Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, kurnia, keizinan dari Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan kita akhirnya mendapat kenikmatan yang banyak, termasuklah nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tunduk patuh menyerah diri menurut perintah Allah Subhanahu wa taala dan cuba berusaha menjauhkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur atas nikmat ilmu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita dan kesungguhan yang telah kita usahakan untuk memahami karya-karya besar ulama-ulama agung seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Seperti mana yang kita lakukan ini, kita sedang membaca kitab Ihya Ulumuddin. Tiada orang tanya, tak tahu pula baca kitab apa. Kitab yang kita baca ni Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tetapi yang kita baca adalah satu bab sahaja, bab pertama daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dipanggil Kitabul Ilm atau bab ilmu. Ya. Bab ilmu ni pun banyak. Dan kita sedang membincangkan tentang ilmu fardu kifayah. Dan penekanan yang sedang Imam Al-Ghazali berikan ialah hakikat bahawa ilmu-ilmu yang dituntut, yang dicari, yang dipelajari oleh manusia itu, walaupun dalam hal-hal agama, walaupun dalam bidang-bidang keagamaan, pun harus dituntut dan dipelajari secara berhati-hati. Kerana apa? Kerana akan ada nanti dalam hal-hal keilmuan itu yang menyebabkan manusia itu menjadi keliru dan menjadi lupa tentang matlamat asal atau matlamat akhir tujuan mereka menuntut ilmu, walaupun hal agama. Kalau hal dunia, ilmu yang bersifat keduniaan, lebih-lebih lagi. Kadang-kadang orang lupa tentang matlamat akhirat apabila sudah terlalu jauh mendalami, mempelajari, menuntut ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan. Tetapi Imam Ghazali kata hatta ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan pun akan ada orang yang nanti terpedaya. Contohnya ialah apabila kita mendalami ilmu-ilmu fiqh misalnya, dan kita mempelajarinya dengan baik dan akhirnya kita menguasainya dan kita mengajar kepada yang lain, kita menulis, kita menyampaikan pandangan-pandangan hukum kita menyampaikan fatwa-fatwa, nanti kita akan dipuji oleh manusia, kita akan dicari oleh manusia, kita akan sentiasa ditanyakan pandangan kita oleh manusia. Istifta, orang akan sentiasa meminta fatwa dari kita, meminta pandangan, meminta hukum daripada kita, dan
ada dalam kalangan hatta para ilmuwan pun, kata Imam Al-Ghazali, yang akhirnya dia terpedaya, dia lupa. Dan akhirnya tujuan dia menguasai dan pelajari ilmu itu sudah lari daripada tujuan asalnya. Sepatutnya ilmu keagamaan itu membawanya kepada Allah Ta'ala, tetapi akhirnya dia membawa kepada dunia. Kenapa? Dia sudah gembira, dia sudah rasa selesa kerana sentiasa dikerumuni oleh manusia, sentiasa ditanya itu dan ini. Dia pun boleh memberikan pandangan-pandangan yang hebat berkaitan hukum hakam misalnya, dan dibayar pula oleh pemerintah dengan bayaran yang mahal, diberikan tempat pula kedudukan yang tinggi sebagai mungkin ketua segala qadi ataupun segala mufti-mufti. Ini contoh, memang perkara ini berlaku di zaman Imam Al-Ghazali lagi. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali perlu diberi peringatan dan perlu dijelaskan kembali tentang matlamat dan kedudukan ilmu tersebut. Sebab itu Imam Ghazali panjang bicara tentang ilmu ni. Kitabul Ain ni panjang, fardu ainnya, fardu kifayahnya. Buktinya kata Imam Al-Ghazali, kalau dilihat tokoh-tokoh ulama fiqh yang terkenal, ulama fiqh dan ulama usul fiqh yang terkenal seperti Imam Asy-Syafi'i misalnya, seperti Imam Abu Hanifah misalnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, seperti Imam Malik misalnya, yang disebabkan oleh pandangan-pandangan mereka yang hebat itu, akhirnya mereka dianggap sebagai imam-imam besar dalam mazhab-mazhab Islam, mazhab-mazhab fiqh Islam. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita lihat dan teliti dan kaji dan analisa kehidupan mereka, mereka bukan orang yang memandang kepada kemasyhuran. Mereka bukan orang-orang yang mencari keduniaan. Walaupun nama imam-imam besar ni cukup hebat sampai hari ini, kita pun masih membaca dan meneliti pandangan-pandangan hukum Imam Syafi'i misalnya. Kita sendiri di negara kita mengambil mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama negara kita. Hebat tak hebatnya Imam Syafi'i itu. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita baca dan teliti kisah hidup Imam Syafi'i itu, kisah hidupnya penuh dengan kezuhudan. Dia tidak mencari dunia. Imam Syafi'i seorang yang amat menjaga maruah dirinya supaya ia tidak mudah diperdaya oleh syaitan, diperdaya oleh dunia, diperdaya oleh manusia. Itu sebab kita baca pada pertemuan yang lalu, muka surat 108, kita sambung pada hari ini, kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali memberikan contoh berkaitan kehidupan imam-imam besar ini, supaya dia memberi pengajaran kepada kita. Kalau kita hebat dalam ilmu, dalam fiqh ke, dalam hukum hakam ke, jangan kita membawa ilmu tersebut untuk kepentingan diri peribadi kita dan kepentingan duniawi kita. Kerana itu bukan apa yang dicontohkan oleh imam-imam besar yang dari huraian mereka itu kita mendapat manfaat. Sebab itu Imam Ghazali pernah sebut yang kita baca lalu, ramai pengikut yang dinamakan pengikut imam-imam besar itu yang akhirnya mendustakan imam besar itu dengan tidak sedar. Dia tak ikut pun sunnah imam-imam besar yang mereka dakwa mereka itulah fuqaha mazhab sekian-sekian contohnya kan. Ini pengajaran untuk kita bersamalah. Mungkin kita bukanlah imam besar kan, kita bukan faqih, tapi paling kurang kita pun kadang-kadang hebat juga bercakap tentang hukum hakam dalam Facebook, dalam WhatsApp group. Bergaduh-gaduh kadang-kadang, macam hebat kan. Kita ambil pengajaran, kita baca yang bawah. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, kerana kekenyangan itu memberatkan tubuh, mengesatkan hati,
menghilangkan kecerdikan, menarikkan kita kepada tidur, dan melemahkan orang yang kenyang itu dari beribadah. Nah, ini bukti kenyataan dari Imam Syafi'i sendiri bahawasanya disebabkan kesungguhan beliau untuk mendalami ilmu khususnya ilmu fiqh, dia tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Kita tak pernah lapar selama 60 tahun. Tak pernah lapar, makan dan makan dan makan. Tak pernah ada ruang kita lapar. Ramadan pun kita lapar kerana terpaksa. Terpaksa berpuasa. Tapi untuk kita memang meninggalkan makanan hanya kerana kita tahu makanan itu akan menjauhkan kita dari ibadah, menjauhkan kita dari kekuatan ilmu, kecerdikan, dan mengeraskan hati, dan menyebabkan kita mudah suka tidur. Itu jarang-jarang kita lakukan, kan? Sebab makan ni kita well taken care, kan? Yang lelaki balik je isteri dah masak sedap-sedap. Tak makan kan dia merajuk. Kenalah makan. Tetapi Imam Syafi'i 16 tahun ni mungkin merujuk kepada dia punya peak kepada keilmuannya itu. Dia meninggalkan perut yang kenyang kerana nak menumpukan kepada ilmu. Kerana memang adab dan tata cara menuntut ilmu dan juga adab kita beribadah pun kita kena menjauhi kekenyangan. Rasulullah pun kata, nahnul qaum la na'kul hatta naju' fa iza akalna fala nashba', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Rasulullah, kami itu merujuk kepada Rasulullah dan para sahabat, adalah satu kaum yang tidak akan makan, la na'kul hatta naju', sehinggalah kami benar-benar lapar, dan kami tidak akan berhenti selepas kenyang. Kami tidak akan berhenti selepas kenyang. Fa iza akalna fala nashba', ketika kami makan kami tidak akan kenyang, kata Rasulullah SAW. Maksudnya macam itulah. Maknanya makan itu betul lah kena ikut masanya, tetapi kata Rasulullah, kita makan tu kerana kita nak memenuhi keperluan diri kita, kan? Dan hanya apabila kita lapar kita perlu makan. Bukannya tak lapar pun makan, dan selepas makan makan lagi. Itu bukan cara sunnah Rasulullah SAW dan sunnah orang yang berilmu. Maka lihatlah, kata Imam Al-Ghazali, kepada hikmahnya pada menyebutkan bahaya-bahaya kekenyangan. Sebab itu Imam Ghazali sendiri dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, dia telah menulis satu bab yang khas untuk kasratus syahwatain, tajuk dia. Memecahkan dua syahwat, ataupun menjauhi dua syahwat, ataupun mencegah diri kita daripada godaan dua jenis syahwat. Satu syahwat makan, satu lagi syahwat seksual. Itu memang dua syahwat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai dugaan kepada kita. Dia ada keperluan terhadap dua syahwat ni. Manusia memang ada keperluan terhadap dua bentuk syahwat ini. Tak makan, kita tak boleh nak beribadat. Kita tak boleh nak hidup. Kita tidak boleh nak sihat kalau tak makan. Kita tak kuat nak berjihad, tak boleh. Tetapi kalau kita berlebihan dalam makan, maka itu juga akan merosakkan kita. Begitu juga dengan syahwat seksual. Syahwat faraj. Kata Imam Al-Ghazali, Tuhan memang berikan kepada manusia itu syahwat seks ini kerana nak menggambarkan betapa hebatnya syurga itu, kerana di syurga nanti
Itu antara nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Tapi dia punya intro tu Tuhan bagi kat dunia. Tetapi itu pun, kata Imam Al-Ghazali, nafsu seks itu Tuhan bagi kepada kita kerana ada matlamat dan tujuannya. Tujuannya yang syar'i, yang sah, yang legal, iaitu untuk membanyakkan keturunan misalnya. Kan? Tanasalu, kata Rasulullah SAW. Hendaklah kamu bernikah, berkahwin, dan hendaklah kamu memperbanyakkan keturunan. Jadi nafsu seksual itu ada dia punya matlamat praktikalnya. Tetapi kalau dah berlebihan pada nafsu itu, maka ia akan merosakkan. Sebab itu ada adab-adabnya dalam kita menghadapi dua nafsu ini. Dan ada bab khas dalam Ihya Ulumuddin ini tentang menjaga dan memelihara diri daripada dua nafsu itu dengan segala perinciannya. Tapi kita tak tahulah, tak sampai lah kot ke situ, sebab bab ilmu ni pun, bab pertama ni pun bukan main lama nak habis. Mungkin kita baca sendirilah. Ihya ada di mana-mana, di kedai, di perpustakaan, boleh terus buka bab itu dan boleh mengambil manfaat daripada kitab bab tersebut. Kemudian kata Imam Al-Ghazali mengenai kesungguhannya beribadah. Maknanya betapa pentingnya kita melihat kebijaksanaan kita memahami tentang bahaya kenyang, tentang pentingnya kesungguhan beribadah. Kerana kata Imam Ghazali, ia meninggalkan kekenyangan itu kerana ibadah. Dan pundak beribadah itu ialah menyedikitkan makanan. Semangat kepada ibadah itu adalah antara lain dengan kita mengurangkan makan. Barulah ibadat itu dapat dilakukan dengan baik, dengan tekun. Berkata Imam Asy-Syafi'i lagi, kata Imam Al-Ghazali, tidak pernah aku bersumpah dengan nama Allah baik dalam hal yang benar apalagi bohong. Ini satu lagi ciri ataupun adab ataupun sifat-sifat orang yang zuhud kepada ilmu. Dia tidak pernah, sebab kalau kita tengok fitrah orang bersumpah ni, biasanya dia bersumpah atas kepentingan sendiri, kan? Walaupun dengan nama Allah, tapi biasanya nak mempertahankan diri, nak meyakinkan orang tentang apa yang dia cakap. Dia bersumpah lah. Sumpah apa produk ni memang bagus. Nak jual produk pun bersumpah juga. Sedangkan sumpah itu cukup khusus dia punya tujuan, kan? Contohnya kalau orang yang dituduh di mahkamah, kalau dituduh, itu sumpah main peranan, kan? Sebab kaedah fiqh mengatakan al-bayyinah ala man idda'a wal yamin ala man ankara. Di mahkamah dia punya kaedah ialah orang yang menuduh dia kena bawa bukti, dan orang yang menafikan dia kena bersumpah. Kan, katalah kalau ada kes, apa-apa kes, yang menuduh itu dia harus bawa bukti. Sebab tu di mahkamah kena ada pendakwa, kan. Tetapi orang yang dituduh, kalau dia menafikan, antara dia punya alat ataupun cara kaedahnya ialah dia bersumpah atas nama Allah. Ini syariah lah, mahkamah syariah lah. Jadi sumpah tu ada tempat, tapi bukan di mana-mana pun bersumpah. Kan, sikit-sikit sumpah. Betul wallah, betul. Kenapa perlu bersumpah kalau kita memang cakap tentang kebenaran? Mungkin sebab tak betul yang kita main-main sumpah. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i tidak pernah bersumpah dengan nama Allah baik hal yang benar maupun hal yang bohong. Bohong jauh sekali lah. Orang macam Imam Syafi'i nak menggunakan sumpah untuk berbohong. Malah benda yang benar pun Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah dengan nama Allah untuk memperkatakan kebenaran.
teruskanlah bercakap tentang kebenaran. Kenapa nak bersumpah-sumpah pula? Itu adab, adab orang yang berilmu, yang orang yang zuhud, itu antaranya. Kemudian lihatlah betapa hormat dan tunduknya kepada Allah. Ini huraian Imam Ghazali lah tentang sifat Imam Syafi'i itu yang tidak bersumpah tu. Lihatlah betapa hormat dan tunduknya kepada Allah, dan dibuktikan oleh demikian atas pengetahuannya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan lagi, ditanyakan Imam Syafi'i tentang satu masalah, maka ia diam. Ketika ditanya lagi, mengapa tuan tidak menjawab? Imam Syafi'i ditanya tentang satu masalah, dia diam. Kemudian bila orang tanya, kenapa engkau diam wahai Imam Syafi'i? Jawab Imam Syafi'i, maka beliau menjawab, aku berfikir sehingga aku mengetahui mana yang lebih baik pada diamku atau jawabku. Bayangkan betapa beradabnya. Ini Imam Syafi'i ni, kan? Bukan Mat Syafi'i mana-mana, PE mana-mana ke? Imam Syafi'i yang memang diiktiraf sebagai imam besar dalam fiqh pun bila ditanya, dia berfikir dulu nak jawab ke atau diam. Kerana mungkin dalam diam itu lebih bermanfaat daripada menjawab, kan? Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benda yang baik atau dia diam sahaja. Itu adab sunnah Nabi lah tu yang Imam Syafi'i guna. Kalau dia kata, mungkin dia fikir tak tentu lagi yang dia kata itu mendapat kebaikan dan manfaat. Jadi mungkin di situ diam lebih baik. Orang macam Imam Syafi'i pun masih berfikir sama ada nak bercakap atau diam. Orang macam kita lagi lah sepatutnya. Tak payahlah banyak-banyak cakap. Tapi sekali lagi dalam WhatsApp dan Facebook, kita lah yang paling banyak bagi komen, ya. Kadang-kadang silap. Kadang-kadang kita lebih mengelirukan dengan jawapan-jawapan kita. Imam Syafi'i yang hebat, mujtahid mutlak, ya. Imam Syafi'i ini dia bawah kategori mujtahid mutlak, sebab itu dia jadi imam mazhab. Mujtahid-mujtahid yang lain tu ada dipanggil mujtahid fatwa, mujtahid fil mazhab. Dia tu duduk bawah Imam Syafi'i belaka. Macam Imam An-Nawawi misalnya. Imam Nawawi lagi hebat juga. Tapi Imam Nawawi yang hebat itu pun masih lagi tidak membuat ijtihad-ijtihad besar, tetapi membuat ijtihad dalam kerangka ijtihad Imam Syafi'i. Sebab itu Imam Nawawi itu dipanggil Syafi'iyun fil mazhab. Dia imam mazhab Syafi'i. Tapi semua hebat-hebat belaka ni. Imam Nawawi itu dia tulis syarah Sahih Muslim, kan, besar, berapa jilid. Ini guru kepada Imam Nawawi ni yang kita cakap ni, Imam Syafi'i yang terlalu hebat itu, pun masih lagi kadang-kadang memilih untuk diam daripada berkata-kata apabila ditanya. Kita ni orang tak tanya pun kita nak jawab. Imam Syafi'i itu ditanya pun dia masih memilih kadang-kadang untuk diam. Ini adab, ini adab. Ini Imam Ghazali nak buktikan Imam Syafi'i yang hebat dalam fiqh itu sebenarnya dia ada juga ilmu-ilmu kerohanian yang tinggi. Kalau tidak, dia akan jadi begini. Maknanya dia bukan sekadar faqih. Kita kenal Imam Syafi'i sebagai faqih, tetapi tasawufnya juga tinggi. Kalau tidak, Imam Syafi'i takkan lakukan adab-adab sebegini. Tidak makan begitu lama, diam ketika ditanya, dan lain-lain lagi. Itu poin penting Imam Ghazali dalam menghuraikan bab ini. Pengajaran bagi kita apa? Pengajaran bagi kita ialah kita ni pun janganlah belajar satu benda saja. Bila tok guru fiqh datang, ustaz fiqh datang ajar hukum hakam, penuh masjid nak dengar hukum hakam. Tapi bila tok guru tasawuf, ustaz tasawuf datang, tak ada nak datang. Saya yang penting hukum hakam aja, kan. Yang bab-bab tasawuf ni saya tak suka. Macam itulah pula. Jadi akhirnya kita akan jadi orang yang keras dalam agama. Kita hanya pilih nak betul salah saja, tetapi kita sedar bahawa segala amalan-amalan keagamaan itu bermula dari hati.
Kalau hati itu kotor, kadang-kadang buat yang hukum hakamnya betul, tapi niatnya tak betul. Kan? Solat mungkin perfect, rukunnya semua cukup, tapi tidak khusyuk misalnya. Tidak khusyuk, sedangkan solat itu untuk mengingati Tuhan. Kan? Tujuan solat itu untuk mengingati Tuhan. Kata Quran kata apa? Sesungguhnya dirikanlah solat itu untuk mengingatiku. Aqimis salata li zikri. Dirikan solat untuk mengingatiku. Maknanya maqasid kepada solat itu antara lain ialah untuk zikir, mengingati Tuhan. Tapi kalau hati itu kotor, hati itu tak pernah dibersihkan melalui tazkiyah, pembersihan, zikirnya kurang, qiyamnya kurang, amalan-amalan tafakkur, merenung pun kurang, asyik nak komen orang aja misalnya. Macam mana hati itu nak bersih, dan akhirnya macam mana kita punya amalan-amalan keagamaan kita itu nak diterima oleh Allah Ta'ala, walaupun dari sudut hukum hakamnya mungkin kita okey. Itu poinnya yang penting. Okey, kita sambung lagi. Jadi bila Imam Syafi'i antara adabnya tidak mudah untuk menjawab, malah kadang-kadang dia diam. Kata Imam Ghazali, lihatlah betapa Imam Syafi'i itu mengawasi lidahnya, sedang lidah itu adalah anggota badan yang paling berkuasa bagi ulama fikih. Tengok, bagi ulama fikih, lidah ini yang paling hebat, sebab dengan lidah itu dia memberi hukum hakam, dia memberi fatwa, dia boleh menghukumkan salah, dia boleh memberikan hukum haram kepada satu perkara. Tetapi penting, kata Imam Ghazali, lidah itu juga dijaga. Dan paling payah mengekang dan menundukkannya. Antara benda yang paling susah nak menghalang lidah ni, daripada cepat sangat nak bercakap, cepat sangat nak menuduh, cepat sangat nak menghukum. Itu paling susah, kata Imam Al-Ghazali. Dengan itu jelaslah bahawa ia tidak berkata atau diam kecuali untuk memperolehi keutamaan dan pahala. Maknanya Imam Syafi'i itu diamnya pun kerana Allah, berkatanya juga kerana Allah Ta'ala. Boleh tak kita macam tu? Kita ni diam pun kadang-kadang bukan apa, sebab tak boleh nak cakap. Dalam hati geram aja kan, kutuk semua dalam hati, sebab tak boleh, mungkin tak ada ruang nak bercakap. Tapi kalau ada ruang bercakap, kita punya lidah lah yang paling berbisa. Tak ada insurans orang kata kan, tak ada insurans. Tapi kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i ini adabnya walaupun hebat, beliau hebat sebagai seorang imam mazhab fiqh, tetapi masih lagi, kalau beliau berkata kerana Allah, kalau beliau diam juga kerana Allah. Jadi ini sunnah yang cukup baik, yang kita harus ikut. Adab yang cukup baik dalam berilmu yang kita harus ikut. Kemudian berkata Ahmad bin Yahya bin Al-Wazir, pada suatu hari keluarlah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pergi ke pasar lampu. Lalu kami ikuti dia dari belakang. Ahmad bin Yahya bin Al-Wazir ini dia pernah ikut Imam Syafi'i pergi ke pasar. Tiba-tiba ada orang yang sedang memperbodohkan, ada orang yang sedang membodohkan seorang ahli ilmu. Terdengar seorang yang sedang mengutuk-ngutuk seorang ulama ataupun seorang ilmuwan. Maka Imam Asy-Syafi'i menoleh kepada kami sambil berkata, bersihkanlah pendengaranmu dari mendengar kata-kata keji, seperti kamu membersihkan lidahmu dari mengucapkannya. Sebagaimana kita cuba untuk tidak bercakap perkara-perkara yang tidak baik, kekang lidah kita daripada mengutuk, memfitnah, bercakap buruk tentang orang, begitu juga telinga kita ni kita kena elak daripada mendengar orang lain bercakap perkara-perkara yang buruk. Kadang-kadang setengah orang dia tak bercakap, tapi dia punya telinga pun sedap. Ada orang mengumpat je, dia pergi join pasang telinga, sebab dia tak reti nak bercakap, nak mengumpat sangat, tapi dia suka dengar orang mengumpat. Sama juga, dia berkongsi dosa. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya si pendengar adalah sekutu dari yang berkata.
They are partners, kan? Orang yang datang dengar orang fitnah tu, dari segi dosa dia share dengan orang yang bercakap tu. Sebab orang yang bercakap tu pun kalau tak ada orang datang dengar, dia tak cakap sangat. Tapi sebab ada yang ramai nak dengar tu yang dia bercakap tu, kan? Lagi ramai dengar, lagi dia seronok bercakap. Hari ni orang tak bercakap lah berkumpul-kumpul macam dulu-dulu. Cakap dalam WhatsApp lah. WhatsApp group. Berapa ramai ahli group tu? Taman Tun. Bukan Taman Tun. Taman dekat negara lain ni. Kan? Ada group WhatsApp misalnya. Jalan sekian-sekian. Saya pun ada. Saya tu kadang-kadang jalan depan rumah saya tu satu WhatsApp group. Jalan depan rumah selang sini jalan kiri dan kanan satu WhatsApp group lain. Surau satu group lain. Bayangkan. Punyalah dia punya banyak grouping dia tu. Macam-macam lah perbincangan dan perbahasan. Dan lagi ramai ahli, lagi sedap lah perbahasannya. Tapi grup surau tak buat lah benda-benda ni kan. Grup surau biasanya Assalamualaikum, selamat pagi. Itu grup surau. Kena sampai solat asar nanti, selamat melakukan solat asar. Alhamdulillah. Itu benda-benda baik lah. Tapi ini mungkin grup lain lah ni. Grup lain. Grup yang nature dia berbeza sikit. Macam-macam. Tapi kata Imam Al-Ghazali, sama aja orang yang mendengar dengan orang yang bercakap. Jadi jangan ingat kita hanya baca aja dia punya fitnah tu. Saya tak share, saya baca aja. Sama juga. Maknanya kita juga kena berhati-hati. Kalau kita tahu orang tu memang jenis suka bawa berita-berita tu, terus tak payah baca. Dan blog terus kalau boleh. Tak payah jadikan kawan lah. Ini Facebook yang bukan kenalan pun jadi kawan juga kan. Friends kan. Saya cakap pasal saya lah ni. Friends sampai 3,000 lebih kat 4,000. Tapi saya ingat 3,000 saya tak kenal. Atau mungkin 4,000 saya tak kenal. Yang kenal dalam 90 orang macam tu. Sebab yang minta friend tu tiap-tiap hari ada. Jadi itu bukan friend lah. Itu bukan friend sebenar lah. Tapi itulah fitrah manusia itu. Kalau ada ramai nak dengar, lagi dia suka bercerita. Dan kalau boleh, kata Imam, seboleh-bolehnya kita elakkan daripada kedua-duanya. Mendengar pun jangan, bercakap lagi lah. Yang buruk ni lah, yang buruk. Yang buruk ini mendengar pun tak boleh, ini kan pula kita bercakap. 3 minit lagi. Orang yang lemah fikiran, kata Imam Ghazali, melihat kepada barang yang sangat buruk dalam wadahnya, dalam hatinya, maka ia berusaha menuangkannya ke dalam wadahmu. Orang yang lemah ni, dia dah buruk dalam hati dia. Dia suka nak share kepada orang lain. Jadi kita jangan terima benda-benda macam ni. Kalau ditolak perkataan orang yang lemah fikirannya itu, maka akan berbahagialah orang yang menolak. InsyaAllah kita bahagia kalau kita jauh daripada orang-orang yang suka share benda-benda yang buruk ni. Sebagaimana akan celakalah orang yang mengatakannya. Kalau kita share, kita juga bercakap, itu lagi buruk. Berkata Imam Syafi'i lagi, seorang filosof menulis surat kepada seorang filosof yang lain, ahli falsafah. Di antara isinya, engkau telah mendapat ilmu, maka janganlah engkau kotorkan ilmumu itu dengan kegelapan dosa. Nanti engkau akan tinggal dalam kegelapan pada hari di mana ahli ilmu bekerja dengan nur ilmunya. Ilmu yang sebenar itu, kata Imam Syafi'i, adalah cahaya. Imam Syafi'i juga yang bercakap tentang kisah dia mengadu kepada gurunya Waqi', mengatakan bahawa dia susah, Imam Syafi'i ini susah nak menghafal. Maka dia pun datang kepada gurunya bercakap, macam mana aku susah nak menghafal. Ini Imam Syafi'i pun kata susah dia nak menghafal. Kalau kita ni tak tahulah. Jadi gurunya Waqi' ini menasihatkan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku menasihati aku supaya aku meninggalkan maksiat. Fa'akhbarani bi anna ilma nurun. Dan guruku mengatakan kepadaku, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam diri-diri yang kotor. Jadi
Jadi sifat ilmu dalam Islam dia adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk kepada tempat-tempat yang kotor. Jadi kalau hati kita kotor, pemikiran kita kotor, jiwa kita kotor, ilmu yang benar itu tidak akan masuk. Yang masuk mungkin maklumat-maklumat aja kan. Maklumat bukan ilmu Maklumat ni banyak, macam-macam maklumat kita ada. Setiap hari kita baca dalam berita, dalam surat khabar tentang benda-benda yang buruk. Tapi kalaulah perkara-perkara, berita-berita itu memberi makna yang baik kepada kita, barulah dia menjadi ilmu. Jadi ilmu itu berkaitan dengan makna-makna yang baik. Kalau sekadar maklumat saja, ramai komputer lagi pandai daripada kita. Komputer lagi banyak maklumat daripada kita. Tapi komputer tidak berilmu. Komputer tidak bijaksana. Yang dikatakan berilmu itu hanya manusia saja. Kerana ilmu itu berkaitan dengan hati. Ilmu itu berkaitan dengan akal. Ilmu itu berkaitan dengan jiwa. Jadi kita sambung nanti insya-Allah pada akan datang muka surat 109 ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.